Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Apa khabar semua? Sihat tak? Ada yang sakit tak? Ada yang ada yang demam tak? Okey. Saya harap pagi ini, saya harap petang ini semuanya dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk memulakan pengajaran hari ini. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan pengajaran hari ini, cikgu akan menayangkan dulu video ni. Created using Powtoon. Okey, baik. Baiklah, daripada video Daripada tadi, sebutkan setiap bentuk yang terdapat dalam video tadi. lihat tadi video bentuk segitiga, bentuk bola bulat, bentuk meja, whiteboard, bentuk segi empat kan? Okey. Apa yang membezakan setiap bentuk tadi? Yang membezakan setiap bentuk adalah ciri-ciri dia. Ciri-ciri bagi segitiga adalah mempunyai 3 sisi. Ciri-ciri bagi segi empat mempunyai 4 sisi. Dan ciri-ciri bagi bulatan pula tidak mempunyai sisi. Okey. Itu bagi bentuk asas pula. Bagaimana bentuk sajak? Okey, hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk sajak seorang tua di kaki tamadun. Macam mana kita ingin mengenal bentuk sajak? Okey, baiklah. Dalam mengkaji bentuk dalam sesebuah sajak ni, perkara yang perlu kita huraikan yang pertama iaitu rangkap, kedua baris, suku kata, rima iaitu rima akhir dan akhir sekali sama ada sajak tersebut terikat ataupun bebas. Lihat dalam sajak penuh seorang tua di kaki tamadun ni. Okey, bentuk ataupun ciri-ciri pertama sebuah sajak ini adalah sajak ini mempunyai 6 rangkap. Okey, rangkap ini digunakan dalam istilah puisi. Bagi istilah bahasa pula dipanggil ini perengkan ataupun dalam prosa dipanggil perengkan. Tapi dalam puisi kita panggil rangkap. Setiap dan seterusnya. Yang kedua, ciri-ciri ataupun bentuk bilangan baris rangkap tidak tetap. Bagaimana kita melihat dia tidak tetap? Iaitu di rangkap 1 mempunyai 3 baris. Di rangkap kedua mempunyai 5 baris dan rangkap ketiga pula ada 6 baris. Di situ kita nampak setiap rangkap mempunyai bilangan baris yang tidak sama ataupun tidak tetap. Okey, ciri ataupun bentuk ketiga iaitu jumlah kata dalam sebaris tidak tetap. Terdapat bilangan kata yang minima iaitu 2 patah perkataan dan maksima 6 patah perkataan dalam sebaris. Bagaimana kita mengira jumlah kata? Seperti rangkap pertama, berkali-kali rasanya disengat matahari. Di situ mempunyai 4 jumlah kata dalam sebaris. Dan baris kedua dalam rangkap 1 mempunyai jumlah kata, ada 3 jumlah kata. Di situ kita nampak jumlah kata dalam sebaris adalah tidak tetap. Dan akhir sekali, jumlah suku kata dalam setiap baris adalah bebas. Mengapa dia bebas? Sebab rangkap 1 A, B, B. Contoh, jumlah suku kata tidak sama. Berkali-kali rasanya disengat matahari mempunyai
10 jumlah suku kata. Manakala yang di baris kedua iaitu yang semakin lebar mempunyai 6 suku kata. Di situ kita nampak jumlah suku kata adalah tidak tetap. Bermaksud adalah bebas. Kesimpulannya, sajak ini merupakan sajak yang berbentuk bebas. Okey. Kita sudah belajar tentang bentuk sajak tadi. Sekarang kita akan melakukan aktiviti fan and pick. Okey, cikgu nak kamu buat kumpulan. Dalam satu kumpulan tu hanya mempunyai 4 orang sahaja ahli. Setiap seorang mempunyai peranan tertentu. Setiap orang akan memegang kad. Contoh pelajar 1 susun kad seperti kipas. Pelajar 2 memilih kad dan membacakan soalan. Setiap kad itu mempunyai soalan dia. Dan pelajar ketiga jawab soalan. Dan pelajar yang terakhir memberi respon dan pujian kepada jawapan yang diberi. Okey, setelah habis satu round, pelajar akan bergilir-gilir dan mengikut susunan seperti fan, pick, respon dan akhir sekali answer. Okey. Bila rakan kamu pilih dalam 4 kad ni, bagi kad berwarna biru akan berbunyi soalan sajak seorang tua di kaki tamadun mempunyai berapa rangkap dan pelajar lain akan menjawabnya. Yang pink warna merah jambu pula bilangan baris dalam satu rangkap tetap ataupun tidak tetap. Dan yang kuning pula terangkan jumlah kata dalam sebaris. Berapa jumlah kata tadi yang kita belajar? Okey, yang akhir sekali yang warna hijau, berapakah jumlah suku kata dalam setiap baris? Adakah bebas ataupun terikat? And pick. Baiklah kelas, ini Before merupakan class, simulasi macam mana your teacher aktiviti wrote fan down and pick some questions dijalankan. on index Okey. cards. Setiap kad itu Today, mengandungi you are going to play a game with soalan. those cards. Seorang pelajar To akan start, get into a membuatkan group of kad 4. itu seperti The first kipas. person holds the question cards in a fan and says, pick a card. Okey, dan pelajar seterusnya akan Student mengambil picks a card, salah satu kad then reads the question out loud and dan gives membacakan others soalan yang time to berada think about dalam the kad answer. tersebut. Next, Dan student pelajar 3 lain akan meneka answers dan the menjawab question. soalan tersebut Then, ataupun student 4 memberi pujian restates terhadap the jawapan answer in kawan his yang or lain. her own words or adds to the answer. Lastly, Baiklah, everyone in the selepas group celebrates their aktiviti accomplishment. satu round The akan cards are berganti then dengan rotated pelajar clockwise yang lain. and a new round starts. Yang dapat kita lihat. Dan pelajar lain pula Fan yang akan and pick. membaca soalan. Okey. Beralih kepada gaya bahasa pula. Apakah yang kamu faham tentang gaya bahasa ini? Gaya bahasa merupakan pemakaian kata-kata, kiasan dan perbandingan yang tepat untuk melukiskan sesuatu maksud tanpa untuk membentuk plastik bahasa. Gaya bahasa ini sering digunakan oleh pengarang bagi menampakkan kreativiti pengarang dalam menghasilkan puisi. Okey, baik. Mari kita lihat gaya bahasa dalam sajak seorang tua di kaki tamadun. Okey. Gaya bahasa pertama iaitu sinkop. Sinkop merupakan gaya bahasa singkatan bagi sesuatu perkataan. Sebagai contoh yang tak pernah lekang. Di situ kita nampak singkatan tak yang membawa maksud tidak. Seterusnya metafora. Metafora merupakan kata yang menerbitkan makna yang lain, makna tersurat ataupun bahasa kiasan. Sebagai contoh, selut sejarah, langit peradaban dan tikus oportunis. Yang ketiga pula aliterasi. Aliterasi merupakan perulangan bunyi konsonan dalam sesuatu baris sajak iaitu berfungsi menimbulkan kemerduan bunyi. Sebagai contoh, onak dan lalang dari belukar seberang. Di sini kita lihat adanya pengulangan bunyi konsonan L dan N. Asonansi adalah berlawanan dengan aliterasi tadi iaitu perulangan bunyi vokal pula dalam suatu baris juga berfungsi sama menimbulkan kemerduan bunyi. Sebagai contoh, pada laung azan semakin letak. Di situ kita dapat lihat adanya perulangan bunyi vokal dalam suatu baris iaitu perulangan bunyi vokal E. Seterusnya personifikasi. Apakah itu personifikasi? Iaitu pemberian sifat manusia pada binatang, tumbuhan atau benda bukan hidup.
Sebagai contoh, saat petang bersandar di surau usang. Saat petang ini menunjukkan pemberian sifat manusia, seperti manusia yang bersandar di surau usang. Okey, akhir sekali iaitu hyperbola. Apakah itu hyperbola? Hyperbola merupakan pernyataan yang dibuat secara berlebih-lebihan dalam usaha menekankan sesuatu pandangan, idea atau peristiwa. Sebagai contoh, cita-cita tinggal cuma sepadang lalang. Cuma sepadang lalang ini membawa maksud cita-cita hanya tinggal tidak ada lagi. Cuma sepadang lalang. Ibarat sepadang lalang yang kosong. Kita sudah mempelajari beberapa gaya bahasa dalam sajak seorang tua di Kaki Tamadun kan. Sekarang kita akan membuat aktiviti make a match. Okey, setiap pelajar, cikgu nak kamu buka laman web educaplay.com, masukkan kod game yang cikgu akan berikan ni, isi nama dan pilih start. Pelajar perlu memadankan jenis gaya bahasa yang ada di dalam situ dengan huraian dan contoh yang tepat. Baiklah, sini merupakan contoh bagaimana kita bermain aktiviti make a match. Okay, kita akan tekan start. Dan di sini adanya jenis kata bahasa, jenis gaya bahasa dan padanan dia, contoh dan huraian. Di situ ada masa yang telah ditetapkan. Berapa lama kamu menjawab aktiviti ini. Jenis-jenis gaya bahasa, pilih dan padankan dengan huraian dan contoh. Baiklah, kita beralih kepada latihan pengukuran iaitu aktiviti main peranan. Okey, setiap wakil dalam kumpulan perlu melakonkan satu watak daripada suasana yang dipetik. Okey, setiap pelajar di sini akan menghayati dan berlagak seperti watak dalam situasi yang diberikan. Dan pelajar-pelajar lain akan mencari gaya bahasa yang sesuai melalui dialog yang disampaikan. Okey, contoh situasi pertama iaitu situasi menziarahi orang sakit. Okey, setiap wakil dalam kumpulan akan melakonkan menjadi pesakit. Okey, satu pelajar akan menjadi doktor dan satu pelajar akan menjadi ahli keluarga pesakit. Okey, ataupun lain-lain. Dalam situasi ini, setiap pelajar akan membuat dialog secara spontan dan pelajar lain akan mencari gaya bahasa yang sesuai. Okey. Sekali, apakah berdasarkan pembelajaran pada hari ini, apakah yang kamu dapat dalam pengajaran bentuk dalam sajak seorang tua di Kaki Tamadun? Apakah yang kamu fahami tentang bentuk sajak tadi? Okey, bentuk sajak tadi mempunyai 6 rangkap. 6 rangkap mempunyai jumlah kata yang tidak bebas. Mempunyai suku kata yang tidak tetap. Kesimpulannya, sajak seorang tua di Kaki Tamadun merupakan sajak yang berbentuk bebas. Okey, bagaimana pula untuk mengetahui gaya bahasa yang terdapat dalam pantun atau puisi tadi? Bagaimana kita mengetahui adalah melalui ciri-ciri setiap jenis gaya bahasa. Sebagai contoh, perulangan huruf vokal, iaitu aliterasi, perulangan huruf konsonan, aliterasi, manakala perulangan huruf vokal iaitu asonansi. Dan bagaimana pula kita mengenal gaya bahasa metafora? Metafora membawa makna yang tersurat. Membawa makna lain daripada kata-kata yang diterbitkan. Okey. Itu sahaja untuk pengajaran hari ini, kelas. Saya harap kamu dapatlah mempelajari bentuk dan gaya bahasa dengan jelas tadi. Dan selepas ini, mungkin kamu dapat mengenal bentuk dan gaya bahasa dalam puisi lain seperti pantun, syair. Okey, baiklah. Sekian, terima kasih.